Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyarah lagi kita pada malam yang penuh barakah ni dalam siri kuliah ataupun kelas pengajian online kita. Alhamdulillah, kita masih bersiaran dan malam ni kita mula lewat sikit. Tak apa. Walaupun kalau saya tak ada apa-apa update, maknanya kelas tetap berjalan. Kalau misalkan tertunda, saya akan kata tunda. Baik. Apapun alhamdulillah, walau bagaimanapun kita akan teruskan pengajian kita ini. InsyaAllah bantu dulu sebarkan kita punya kuliah kita online ini. Mungkin sahabat-sahabat kita yang mungkin menanti tadi, sekarang alhamdulillah kita dah bersiaran kembali. Dalam siri alhamdulillah perbincangan, kita masih membincangkan dalam konteks perbincangan syarahan kita dalam tajuk habis kopi tunggu ustaz. Tambah lagi kopi, second round. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Jadi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua yang bagi salam. Alhamdulillah. Baik, dalam siri kita masih membincangkan kuliah kita dalam rujukan kitab Hakikat Kehidupan. Alhamdulillah. Kita berhenti dekat muka surat 22. Muka surat 22 dan malam ni kita sambung ke surat 23. Dan mana kita edisi lama muka surat 17. Kita masih lagi membincangkan surat Al-Imam Hasan Al-Basri kepada Khalifah Umar Abdul Aziz. Khalifah Umar Abdul Aziz. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, khair. Baik, bantu dulu sebar-sebarkan. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi keizinan oleh Allah SWT untuk kita terus bersiaran dalam siri kuliah online ini sepanjang kita masih lagi dalam tempoh PKPB. Ingat, dalam kita punya tagline tu, PKP tu bermaksud Perintah Kawalan Perasaan. Dan Perintah Kawalan Perasaan ini perintah Allah SWT menyuruh kita mengawal perasaan. Perasaan itu alias nafsu. Alias nafsu. Perasaan itu adalah nafsu. Kawal nafsu. Itu perintah kawal nafsu ini akan berlaku sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Perintah kawalan perasaan. Pergerakan terkawal. Kita kawal juga perasaan kita. Nak mengawal pergerakan, itu mesti mengawal perasaan. Perintah kawalan perasaan bersungguh-sungguh. Ya benar Tuan Azrin. Nampak? Perintah kawalan perasaan ni akan berlaku sehingga kita kembali bertemu Allah SWT. Alhamdulillah, insyaAllah. Baik, sudah jemaah mata Allah SWT. Mari kita sambungkan perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Baik, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala,
Baik, kita dah syarahkan bagaimana perbincangan tentang dunia ni. Dunia ni sedang mata Allah SWT kata Nabi SAW, hubbud dunya ra'sul khati'ah. Kena ingat. Kita masih lagi membincangkan hakikat dunia dan sisi. Sebelum kita nak masuk kepada perbahasan tentang kuasa Allah. Perbahasan tentang bagaimana nanti kita nak masuk dalam perbincangan siddiq. Ini berkata benar atau jujur atau membongkar kebenaran dan membenarkan. Sebelum itu kita mesti melihat apakah yang menghalang kebenaran. Apakah yang menghalang kita untuk melihat kebenaran. Sebab ada orang terhalang, terhijab daripada melihat kebenaran. Itulah dia keduniaan. Dalam kitab Minhajul Abidin, karangan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, meletakkan antara halangan pertama yang menjadi halangan utama juga untuk seorang salik, seorang hamba menuju pada Allah SWT itu adalah dunia. Dunia. Menghalang kita, apakah yang terhalang menghalang kita untuk yakin dengan hari akhirat? Itu dunia. Apakah yang menghalang kita untuk percaya dengan pahala? Itu dunia. Apakah yang menyebabkan kita tidak takut dengan dosa? Dunia. Apakah yang menyebabkan kita hari-hari kadang-kadang terfikir, apa aku nak buat ni? Apalah. Datang je lemah semangat, turun semangat, naik semangat. Sebab dunia. Dunia ni sedang mata Allah SWT bukannya perkara mudah. Jangan ambil mudah dengan cinta dunia ni. Cinta dunia ni adalah penyakit akhir zaman. Dan kita berada di akhir zaman. Kan kita dah sentuh tentang hadis Nabi SAW, mafhum hadis. Bagaimana Nabi kata, sayati zaman, akan datang di satu zaman nanti, akan dikerumuni, dikeronyok, dikerumuni. Kita umat Islam akan dikerumuni oleh bangsa-bangsa lain, musuh-musuh Islam, seperti makanan. Sebab kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa jadi begitu? Adakah mereka sedikit? Para sahabat takut kita dikerumuni oleh bangsa-bangsa lain. Musuh-musuh agama ni, musuh-musuh Allah ni kerumun kita macam makanan. Maknanya kita tak ada refleks pun. Makan ni, mana ada makan melawan? Makanan mana ada melawan? Kalau makan melawan bukan makanan namanya. Nampak? Jadi bila kata dikerumuni oleh musuh Islam seperti makanan, maka dua perkara yang berlaku di akhir zaman tu adalah yang pertama adalah dipanggil apa? Allah cabut ketakutan musuh kepada kita. Musuh tak takut tengok kita. Sedangkan mata Allah SWT. Yang kedua, wa karahiyatul maut, benci kepada kematian. Benci kepada kematian. Jadi, sedangkan mata Allah SWT, ingat, yang menghalang kita itu adalah dunia. Dunia ni adalah subjek yang akan menghalang kita ataupun perkara yang menghalang kita untuk merasakan kemanisan akhirat. Dunia adalah perkara yang akan menghalang kita untuk memahami dan menghayati dan merasai nikmat akhirat. Baik, sedangkan mata Allah SWT. Dalam akhir perbincangan nanti hari ini, saya nak tekankan bagaimana ciri cinta dunia ni. Dan kita dah sentuh ciri cinta dunia. Kita nak meneliti, kita nak memperhalusi dengan lebih mendalam, apakah ciri yang berkaitan dengan kita. Akhir zaman ni, apa ciri-ciri yang sangat sinonim dengan kita. Sehingga kan tanpa sedar kita terkena dengan penyakit cinta dunia ni. Kita bimbang sebab belajar agama, tuan, pengetahuan agama. Ramai orang kata, tahu belajar agama tapi sulitlah ustaz. Bab hati ni sulit. Panjang lebar dia syarah cerita bab hati sulit, bab hati sulit, bab hati sulit. Ngaji agama katanya. Tak apalah, biarlah bab hati ni sulit. Soalnya bukan sulit, soalnya ada cinta dunia dalam hati. Itu je. Cinta dunia. Terimalah kenyataan bahawa akhir zaman yang menghalang kita, yang menyebabkan hati kita sulit untuk membincangkan kebenaran, yang duk main dengan perasaan itu, dunia. Dunia. Jadi, sedang mata Allah SWT. Jadi, mari kita lihat bagaimana kita rujuk balik. Sebab tu kita kena rujuk balik bagaimana gambaran tentang dunia ni yang perlu kita perhalusi balik. Sedang jemaah mata Allah SWT. Menghalang kita daripada jalan ibadah tu.
Musuh tak takut kita, betul? Kalaulah isteri itu musuh, isteri tak takut suami lah. Ya, tertipu dengan dunia Puan Fazila. Dia tertipu. Baik. Dalam surah Al-Qasas ayat 77. Surah Al-Qasas ayat 77. Ramai yang setengah tu saya lihat yang duk cerita nak menghalalkan dunia ni. Konon-konon jangan lupakan dunia ni. Dia highlightkan bahawa jangan lupakan dunia. Seakan-akan kena ambil juga dunia. Ayat ni diterjemahkan bukan suruh jangan lupakan dunia. Patutnya ayat ni kena lihat balik kepada susunan asal dia. Dalam surah Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansibaka minad dunya. Kejarlah kamu akan negeri akhirat, jangan kamu lupakan dunia. Itu je. Main agenda itu adalah kejar negeri akhirat, kejar seluruh perkara, kejarlah setiap perkara yang memberikan habuan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan dunia, itu saja. Sudah jemaah mata Allah SWT. Muka surat 23. Khair, mari kita tengok perbincangan kita. Surah Al-Qasas ayat 77. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu tinggalkan dunia. Tapi ayatnya depannya adalah kejar akhirat. Kejar akhirat. Dunia tak ada rating terus dah. Watikah tak ada rating dah. Dunia ni tak ada rating. Semalam kita dah bincang panjang lebar dah. Tak ada rating. Dunia ni tak ada rating dah di sisi agama ni. Dunia ni tak ada nilai. Yang menyebabkan dunia tu bernilai bukan sebab dunia, tapi sifat yang diberikan pada dunia. Baik, mari kita tengok nota ni. Sidang jemaah mata Allah SWT. Mari kita rujuk nota. Betul ke Ustaz guna dunia untuk akhirat? Ya, memang itu peralatkan dunia, pergunakan dunia. Tapi masalahnya guna dunia untuk dunia. Sidang jemaah mata Allah SWT. Baik, mari kita lihat. Kita lihat perbincangan kita. Saya lukis nota lah. Senang nak faham ni, insyaAllah. Dalam pertama tengok dulu nota itu, cuba tengok bagaimana kita lihat kata Al-Imam Hasan Al-Basri. Cuba tengok. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, namun ia tertipu dan lupa akan tempat kembali. Mari tengok. Sekarang ni, sidang jemaah mata Allah SWT, keliru kita. Dunia ni, dunia, dia seakan-akan seperti perkara yang, oh dunia ni bagaimana Ustaz? Dunia ni seakan-akan satu ketakutan. Seakan-akan dunia. Kenapa? Nampak? Seakan-akan kehilangan itu. Mari kita tengok. Namun, kata Imam Hasan Basri, namun ia tertipu dan lupa akan tempat kembalinya. Fikiran sibuk dengannya sehingga tergelincirlah ia. Besar penyesalan, banyaklah kerugian dan terhimpun baginya sakaratul maut dan penderitaan. Ia menyesali akan apa yang telah berlaku dan mengharapkan kesempatan meraihnya kembali, akan tetapi nyawanya telah lepas tanpa bekalan. Baik, ini muka surat 23, edisi yang lama, muka surat 17, perenggan yang ketiga. Baik, mari kita tengok. Sidang jemaah mata Allah SWT. Muka surat 23. Edisi baru. Edisi lama, muka surat 17. Okay. Edisi lama. Baik. Sidang jemaah mata Allah SWT. Ini nota semalam. Kita ambil nota yang baru ini lagi. Baik. Sekarang ni perbincangan tentang dunia.
akhirat. Okey. Akhirat ni perbincangan yang kekal. Dunia ini binasa. Akhirat perbincangan pahala dan dosa. Dunia perbincangan tentang amal ataupun perbuatan. Yang mana keuntungan di segi akhirat itu untung, ini keuntungan. Kalau di dunia untungnya zahir, nampak untung dunia. Perbuatan zahir pada dunia untungnya apa? Harta. Inilah keuntungan dunia. Tapi kalau akhirat, untungnya adalah pahala. Ini sebenarnya binasa kekal. Binasa kekal. Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Sekarang ni kata Imam Hasan Basri kata, namun ia tertipu dan lupa tempat kembalinya. Baik. Dunia ni, yang mana tempat kembali kita di akhirat ini ada syurga, cerita tentang neraka. Nampak? Tempat kembali kita sama ada syurga atau ke neraka. Wa na'udzubillah min zalik. Nampak tidak? Jadi sedang Imam mata Allah SWT, kata Imam Hasan Al-Basri kata, namun ia tertipu dan lupa akan tempat kembalinya, sibuk dengannya sehingga tergelincirlah ia. Sekarang ni kita sibuk kat sini. Sibuk dekat dunia untuk menguruskan harta. Sibuk untuk dia bukan mengurus lagi dah, mengumpul. Kejar harta. Kita kejar harta. Kita banyak kejar harta. Bila kejar harta, habis masa. Masanya Allah gunakan, Allah bagi masa dekat dunia ni, kita duk guna kejar harta. Kejar harta. Dari umur katalah 18 tahun hinggalah sekarang umur 53 tahun atau 60 tahun. Masih berbicara soal RM. Sebab tu Allah kata dalam surah Al-Ahqaf. Bicara soal harta. Ini masalahnya sekarang ni. Bila kita kata Al-Imam Hasan Al-Basri kata, banyaklah kerugiannya dan terhimpun baginya sakaratul maut. Bila hidup ni habis dekat perkara ni, dunia ni, maka bila sampainya sakarat nanti, ni ada sakaratul maut. Maka akan terhimpun padanya penderitaan. Nampak tak? Kata Imam Hasan Basri, terhimpun baginya sakaratul maut dan penderitaan. Menyesali akan apa yang telah berlaku dan mengharapkan kesempatan meraihnya kembali, akan tetapi nyawanya telah lepas tanpa bekalan. Waktu ni penyesalan berlaku. Penyesalan berlaku untuk apa? Untuk ambil nak pahala balik. Tapi waktu tu dah mati. Dah. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat perbahasannya, nampak? Sekarang ni nak gunakan dunia ini. Bila kata tentang kegunaan dunia ni, kita bermati-matian cari duit ni. Bukan bermati-matian cari pahala.
kita hari ini banyak penat dengan mencari harta. Bukan penat berusaha untuk pahala. Malah ramai yang mengatakan nanti, saya dah letih lah Ustaz bersabar. Saya letih lah bersabar. Saya letih lah semua. Saya letih lah, malah lah saya nak fikir masalah dunia ni dah. Suami pun macam tu. Sulit lah. Nampak dia dah menderita. Dia sebenarnya menderita sebelum sakarat, dia dah menderita dah. Akhirnya dia penat. Dia cerita bab pahala, suruh jadi wanita soleha, dia rasa letih. Suruh jadi bab wanita soleha, dia kata macam bajet bagus, macam malaikat. Dia suruh terima diri dia bahawa memanglah ini sifat manusia. Sebenarnya dia tertipu. Dia dah tertipu. Sedang jemaah mata Allah SWT. Dia dah letih diri dia, masa dia habis cari harta. Sebab tu bila kata kita nak kaitkan balik kepada pahala, jiwa tenang, jadi wanita soleha, seakan-akan menendang. Dia menolak, memberontak dia. Sebab dia dah letih. Dia dah bermati-matian cari harta. Dia dah bermati-matian cari harta ni, RM ni. Letih dia, letih. Dia dah letih pada dunia. Dia sudah letih, maka ketika kita nak alihkan ke pahala, habis. Nampak? Ini yang sedang jemaah mata Allah SWT. Contoh, saya tulis sini. Bila kata dia bermula dengan hidup ni, bila bermula dengan perasaan. Hidup bermula dengan perasaan. Ni perasaan ni. Atau dipanggil emosi. Juga atau nafsu. Nampak? Nampak? Macam mana tu? Dah tahu tipu macam mana tu? Sebab kita tak faham lagi sifat dia. Apa yang kita dah kena buat, Puan Fazila. Sebab tu kita kena faham sungguh-sungguh. Apakah yang menyebabkan kita tertipu dengan dunia ni? Ni kat sini lah ni, saya tulis ni. Kalau kita mulakan dengan perasaan, emosi atau nafsu, dia tengok apa ni? Tengok kepada perasaan ni, dia tengok pada apa? Keadaan. Kebendaan. Ini saya nak detailkan. Perhati baik-baik. Saya nak detailkan tentang cinta dunia ni. Baik, perasaan ni dia akan duduk pada dua perkara ni. Keadaan, kebendaan. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum, atau kama qala. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Ini kalau dalam hadis Nabi SAW itu, keadaan ni rupa. Wa amwalikum, kebendaan ni harta. Allah tak tengok rupa, Allah tak tengok harta. Tapi kita dididik untuk menjaga rupa dan menjaga harta. Kita dididik untuk perasaan ni. Nampak? Lebih kepada menjaga rupa. Rupa ni, keadaan ni menjaga apa yang orang lihat. Atau manusia lihat. Rupa. Sama dengan harta. Harta ni, ini rupa untuk memastikan, menjaga apa yang orang lihat. Kalau harta ni adalah untuk pada sanjungan. Sanjungan. Harta ni, sanjungan. Kedudukan. Pujian. Nampak? Jadi kalau kita mencari perkara ni, hidup, kita bermula dengan perasaan. Hidup bermula dengan perasaan. Bila kata hidup dengan perasaan, kata Imam Hasan Basri tadi, kata apa? Maka tertipu, tergelincirlah ia. Dia sebab sibuk nak menjaga perasaan. Jadi perasaan ni melibatkan keadaan dan kebendaan.
Perasaan ni dia melibatkan keadaan dan kebendaan. Maka tertipulah dia. Orang yang begini dia akan tertipu. Dia akan tertipu. Dia akan tertipu. Sebab Allah tak tengok harta dan rupa. Allah tengok qulubikum wa a'malikum, hati dan amal. Hati wajib bersih, yang mana ikhlas wajib. Fardu ni. Yang main-main. Amal mestilah sempurna. Sempurna ni bermaksud dari segi rukunnya. Nampak? Sekarang kita tak jaga, kita tak tengok hati dan amal. Kita lebih tengok kepada perasaan. Nampak? Hati dan amal, alhamdulillah. Nampak? Baik. Sekarang ni saya nak cerita bagaimana apabila manusia hari ini, kalau dia mula, sebab ada yang kata hati ni sulit ni. Bila hati ni je sulit, Ustaz. Sakit. Tenat. Sebab apa bila sentuh hati dia sulit, sakit, tenat. Ni semua penyakit ni. Ada iri. Ada dengki. Ada hasad. Cemburu. Hasad ni cemburu. Ada sombong. Ada ujub. Ada riak. Ini semua duduk kat hati. Sebab apa? Sebab satu je. Ketika dia hidup, dia tak gunakan hati, dia guna perasaan. Dia guna perasaan. Perasaan ni nafsu. Maka dia belum pun hidup dengan hati. Dia belum pun hidup dengan hati. Dia masih main perasaan. Itu maksud saya. Dia masih lagi bermain dengan perasaan ni. Bermain dengan apa? Ni saya ringkaskan. Bermain dengan perasaan, bermain dengan keadaan. Bermain dengan kebendaan. Yang dua ni Allah tak tengok. Bila bermain dengan kebendaan dan keadaan, contoh, perasaan wanita. Atau lelaki. Sama je ni, lelaki atau wanita atau lelaki. Wanita, perempuan, bila bermain dengan perasaan, dia akan tengok keadaan dirinya. Keadaan dirinya. Ada duit tidak? Tu keadaan dia. Selamat tidak? Terjamin tidak? Ni keadaan ni. Contoh harta ni. Itu yang kata keadaan harta. Keadaan dia ni terjamin tidak? Nanti kan kalau tak ada suami macam mana? Jangan tembak. Dia main perasaan. Dia mainkan tentang kemiskinan, keadaan dia. Ketakutan. Nanti ketakutan di saat ditinggalkan. Nampak? Padahal baru kahwin dah fikir nanti suami kau tinggalkan. Nampak? Ni baru kahwin ni. Dah fikir nanti suami kau kahwin lagi. Ni. Mainkan dengan keadaan. Keadaan dirinya yang lemah. Dah tahu lemah tapi kena jadi wanita yang hebat. Maknanya, kalau bermain dengan perasaan ni, saya cerita buat wanita dulu. Akhirnya perasaan wanita ni bermain dengan keadaan ini. Sekiranya dia tidak memenuhi keadaan dia. Hak dia. Ni contohlah hak lah ni. Bermain dengan keadaan di dunia.
keadaan di dunia. Dia lebih memikirkan nasib dia di dunia. Ni keadaan ni juga dicerita tentang nasib di dunia. Walaupun hari ini kita perlu kan, ada keperluan dunia. Keperluan dunia sebagai contoh, suami. Ini keperluan bagi seorang isteri. Keperluan, bukan kewajipan. Keperluan. Dia perlukan apa? Keadaan dia perlukan apa dipanggil? Dia panggil apa ni? Suami yang penyayang, contoh. Caring. Ni. Perhatian. Ni ayat dia perhatian. Suami yang adakan perhatian keadaan. Ni. Dia nakkan perhatian ni. Jadi bayangkan sebenarnya mata Allah SWT. Kalau ini yang yang diperjuangkan, dia nakkan perhatian. Perhatian dia banyak lah ni, cerita dia panjang ni. Perhatian perlukan masa, perlukan belayan. Ni kalau main siapa yang kahwin lagi ni, giliran. Dia akan bermain dengan isu ni lah. Bila dia tak dapat dengan keadaan dia ini, dia akan kecewa. Atau trauma. Bila dia tak dapat semua ni, dia akan kecewa lah. Beza Tuan Natah. Keperluan hidup beza dengan tujuan hidup. Tujuan hidup kadang-kadang tak perlukan apa yang kita perlukan. Beza. Nampak? Jadi dia akan kecewa. Nampak? Ini belum cerita lagi kebendaan. Bercerita bab kebendaan. Kebendaan ni jaminan. Jaminan harta. Nampak? Jaminan harta yang keadaan susah senang. Hidup dia fikir susah senang. Nampak? Hidup dia fikir keadaan susah senang. Nanti susah, nanti senang. Susah senang dengan harta. Dia nampak susah je, tak ada harta. Susah, tak ada harta. Senang, orang yang berharta. Nampak tak? Jadi ramailah dengan isu yang ada ni, ramailah manusia akan terpengaruh untuk ada harta sebab nanti susah. Sebab itu dia kecewa, dia putus asa Puan Rosmah Isa. Dia kecewa lah, dia kecewa ni jadi putus asa. Nak cari akhirat. Tak boleh. Dia tidak boleh putus asa. Dia tidak boleh putus asa, lepas tu cari akhirat. Itu tak boleh. Apa tidak? Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan duit. Yang mana kata segala-galanya perlukan duit tu? Dalil mana? Dalil mana yang kata segala-galanya perlukan duit? Ini dalil mana pakai ni? Nampak ni tak? Segala-galanya perlukan duit, tarik nafas. Kalau tarik nafas pakai duit. Ini yang berlaku. Salah faham beginilah yang perlu kita hancurkan. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan duit. Nak cakap apa sebenarnya? Nak cakap duit penting. Duit tu buat masuk syurga. Nak mati pun pakai duit, Ustaz. Nak pergi haji pun pakai duit. Semua pakai duit. Dah tu? Makan pakai duit. Lah ni, orang tak ada duit mati lah. Berapa ramai orang yang tak ada duit tak mati lagi. Orang yang ada duit sakit jantung mati.
Ini pahaman dia. Inilah pahaman ni. Pahaman ni, ni. Tak ada harta ni. Berharta. Ha? Nak bayar hutang kena nak beli. Iyalah. Tapi tak semua pakai duit. Cakaplah nak bayar hutang pakai duit. Bayar hutang memanglah pakai duit. Bayar hutang pakai duit. Tapi bukan segala-galanya hutang. Nampak tidak? Wanita, sebaik-baik wanita ni, duduklah dengan wanita itu. Janganlah sibuk-sibuk pergi nak cari harta tu. Kenapa? Ada Nabi suruh wanita cari harta? Ada Nabi suruh ke? Ada Nabi suruh tak dalil mengatakan wanita cari harta? Ada ke? Siapa yang diwajibkan cari harta? Contoh nak cari harta? Lelaki. Tapi kerana kemahuan, tak sabar dengan keadaan situasi, keadaan Allah uji keadaan, tak sabar. Tak sabar ni macam tak terjamin ni. Kalau tak ada duit tak terjamin ni. Agak suami macam tak boleh nak pergi dia. Agak suami macam tak boleh nak pergi ni. Nanti kan kena ada duit sendiri. Nak pula yang kahwin lagi. Tengok pula isteri suami tu jenis yang duk berat isteri pertama. Isteri kedua pun datang rasa macam pening je. Kena ada duit. Maka dia cari harta. Sebab tu akhirnya ramai kecewa. Nampak? Nabi tak suruh. Kalau Nabi suruh, dah lama dah Nabi suruh isteri-isterinya suruh cari harta. Hati-hati. Yang disuruh untuk cari harta tu lelaki. Wanita tiada kewajipan cari harta. Habis Ustaz, suami susah, tolong je lah suami. Bukan suruh kata kalau suami tak mampu, senyap-senyap buat sendiri. Hati-hati. Faham? Okey, bagus. Nampak? Dapat suami yang tak kerja. Macam mana boleh berlaku begitu? Dapat suami tak kerja. Macam mana boleh berlaku? Adakah dapat suami tak kerja sebagai alasan untuk isteri bekerja dan cari harta? Kena niat kalau dalam hati nak membantu suami sementara dia tak kerja. Tapi kita sebagai isteri, orang perempuan, dia anggap benda tu sebagai, inilah masanya. Inilah masanya. Dah suami tak kerja, aku kena kerjalah. Even ada suami yang kerja pun, dia nak kerja juga. Dia nak pegang duit sendiri, fahaman duit sendiri. Lalang dah tanya ni, bagus juga ni. Ni, duit sendiri, duit sendiri. Ni, duit sendiri. Ni, fahaman duit sendiri bagi perempuan ni. Wanita nak ada duit sendiri. Cuba tanya ni. Apa definisi wanita kena ada duit sendiri? Nampak? Apa istilah duit sendiri? Inilah pahaman ni. Siapa yang wanita minta maaf? Yang menonton ni mungkin yang dah ada belajar duit sendiri. Tapi saya nak bagi tahu, istilah duit sendiri bagi wanita ni, kalau salah dia menyikapi, habis masa dia untuk cari duit. Walhal suami dia dah ada duit. Jadi suami, duit wanita ni boleh datang dengan pertama. Dia panggil nafkah. Nafkah pun bukan dalam bentuk duit. Nafkah yang diberikan oleh suami dalam bentuk RM. Suami bagi RM kat wanita, dah jadi duit tetapi daripada suami. Tujuan kata duit sendiri tu supaya suami dah bagi duit kat perempuan. Suami tak jadi buruk siku. Dia macam mas kahwin lah. Mas kahwin ni, bila lelaki dah bagi dekat isteri ni mas kahwin, haram untuk suami ambil balik. Itu duit sendiri bagi perempuan. Yang kedua adalah waris ataupun pusaka. Yang ketiga baru kerja atau gaji
atau bonus. Ini yang nombor 3 ni mesti dengan izin. Dah kena faham dulu duit sendiri tu macam mana, Puan Sheila. Jangan main mandai-mandai kata perempuan kena ada duit sendiri. Nabi tak suruh, jangan buat. Yang ada kejaya tak nak perempuan jenis rumah. Ini kena perbetulkan fahaman begini. Nur Azwa, ni kena betulkan. Rezeki, ni soal rezeki kan. Maknanya kalau Puan Roslina, suami suruh cari duit sendiri, dia terletak pada nombor 3 ni lah. Ni kena faham. Sebab itu, kadang-kadang kita nak letakkan inilah dunia ni, payah kan. Nak cerita bab dunia ni. Tiba-tiba nak cerita tentang Allah. Tiba-tiba nak cerita tentang kebesaran Allah. Bab dunia tak lepas lagi ni. Bab syariat tak lepas lagi. Nampak tidak? Bila kata isteri ni ada gaji, ada duit, ada harta. Ada harta ni bukan kata untuk sara, menyara. Isteri bukan menyara. Tapi sebab isteri, ada setengah isteri yang dah ada hutang. Sebab mungkin dia bisnes. Isteri yang dah ada hutang. Dia create sendiri hutang tu. Dia meniaga, dia berhutang. Maka dia kena tak boleh bang, kena ada hutang, kena bayar. Atau dia mungkin dia bercerai. Dia bercerai, dia ada anak dia dan dia kahwin lain. Saya kena sara anak dia. Sebab anak-anak lain pun nak pakai duit. Ini tak dituntut dalam agama. Tapi kerana keadaan tadi, berbalik soal keadaan. Keadaan memaksa ustaz. Keadaan, ini yang bahaya. Sebab itulah bila kita duduk pada keadaan, hati-hati. Jangan sampai keadaan itu menafikan kebenaran. Sekarang ni, look, bahasa orang Jawa, baik. Kalau dapat isteri yang berharta, maruah, jangan orang lelaki jangan rasa seronok dengan wanita berharta. Maruah tu. Seronok cari wanita berharta, cari isteri berharta, cari janda kaya. Sebut kaya pula tu. Kaya pun tak layak letak pada harta sepatutnya. Jangan sewenang-wenangnya. Silanya mata Allah SWT. Benar Ustaz. Inilah kejahilan. Kadang-kadang Allah letakkan itu dah elok lah tu. Elok tu elok sangat Allah kata. Nak sangat lah. Kamu isteri nak ada duit kan. Allah buat suami tu malas. Biar suami tu bak kata Ustaz Muhriz, Ustaz Muhammad kata mengangkang. Itu ada duduk dia. Sebab apa? Dah isteri cergas sangat. Kadang-kadang ni kena rujuk balik. Kehidupan ni kalau dia duduk pada keadaan, itulah yang jadi huru-hara. Bila suami atau isteri yang menyuruh, bila suami atau mak ayah ke menyuruh anak-anak atau suami menyuruh isteri cari harta, dia tidak ada kewajipan sebenarnya. Tak ada kewajipan. Sebab harta kena lihat. Apa saja yang ada dipanggil tuntutan dalam agama tu. Contoh, harta ni letak pada suami. Tiba-tiba suami suruh isteri cari harta. Tak ada kewajipan suami isteri nak taat sebenarnya. Sebab bukan tugas isteri. Bukan tugas isteri cari harta. Jadi tak berdosa untuk isteri tidak buat. Tapi jangan bergaduh pula. Bergaduh pula. Marah pula. Itu berdosa. Cakap elok-elok. Tak berdosa.
tak berdosa. Sebab harta ni tuntutan dekat suami. Suami minta tolong cari duit. Tapi ada dalam agama mengatakan duit pada suami. Jadi ada kelonggaran ataupun tidak wajib mengatakan mesti kena tuntut suami suruh cari duit. Tak wajib ikut. Tak wajib ikut. Isteri mesti taat suami. Cari suami yang berharta tak apa kan Ustaz? Cari suami yang berharta. Ramai yang berharta tapi huru-hara. Sama juga. Cari suami yang beriman. Cari yang beriman. Macam mana nak cari yang beriman? Kita lah kena beriman dulu. Baik, sudah jemaah mata Allah SWT. Mari kita lihat. Nampak tak? Isu ni, mari kita buat kesimpulan dulu. Isu ni sebenarnya dirumuskan tentang rezeki sebenarnya. Bermakna bila sebut tentang duit, tentang harta, ramai yang tidak yakin dengan rezeki. Tak yakin. Tak yakin dengan rezeki. Ini yang bahaya ni. Bila kata kita sentuh, nampak tak isu ni? Isu ni, bila kita sentuh bab duit, bab harta ni, automatik lupa Allah dah. Nampak? Nampak tidak? Kita duk panjang lebar cerita ni, duit harta ni. Ni keadaan, perasaan. Lupa dah bab rezeki ni. Lupa rezeki datang dari siapa. Sebenarnya isunya kita tak yakin. Tiada keyakinan pada rezeki. Kita tak yakin. Kita tidak dilatih, tidak dididik untuk meyakini rezeki. Tak ada ilmu tentang rezeki. Yang kita duk nampak duit. Usaha. Berniaga. Suami tak kerja. Suami tak kerja. Nampak ke tidak? Saya tulis elok sikit. Cerita je bab ni. Nampak usaha. Nampak berniaga. Nampak suami tak kerja. Tak ada siapa nampak di cerita duit harta, cerita bab rezeki. Tak ada. Rezeki, tak yakin. Bila cerita bab rezeki, itu cerita bab rezeki, cerita bab iman. Cerita bab amal. Sudah jemaah mata Allah SWT. Baru je kita tarik sikit je perbincangan kita. Betul tak? Baru tarik sikit je. Nampak? Punya dipanggil fitnah hari zaman ni. Sebab tu, saya minta maaf siapa yang duk mengikuti pengajian kita ni. Ikhtiar lain dengan usaha. Sama je Tuan Syahrizki. Usaha tu ikhtiar lah. Cuma, bila cerita bab duit, nampak usaha. Nampak usaha tu. Tak nampak Allah yang bagi. Dia tak nampak Allah yang bagi. Dia tak nampak Allah. Nampak usaha semata-mata. Jadi, sudah jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Benar Ustazah Janita Harun. Wanita yang berkejaya dan berharta segelintir ni hati-hati. Hati-hati. Sangat mudah untuk dicucuk. Tentang fitnah dunia ni. Nah, ini yang saya nak cari. Ya, Cik Mahaya. Cik Mahaya. Benar. Kita ni nak trace nampak. Ada tak penyakit cinta dunia ni? Bila cerita bab duit, bab harta, tak nak nafikan. Kita masih nak membenarkan, nak membetulkan. Ceritalah bab Allah macam mana pun. Ceritalah. Tetapi bila kita cerita bahawa duit ni tak penting, harta ni tak betul, nampak kita rasa macam, taklah Ustaz, kita
Dia masih sepatutnya nafikan je lah. Betul, Allah je bagi rezeki. Allah saja. Bukan bermaksud kita tak suruh usaha. Kita nak letakkan kembali perbincangan kepada tempatnya. Apa tidak? Sebab tu ada yang berhijrah dalam agama. Tapi dalam diam-diam, cerita berharta. Saya dah berhijrah ustaz. Tapi dalam diam kepala fikir harta lagi. Tak nafikan. Macam mana? Macam mana nak cerita tentang Allah? Rasa hebat harta lagi. Ni, rezeki ni, tak yakin gini. Ni. Patutnya cerita ni, bab rezeki. Cari alasan. Benar, cari alasan. Ya Allah. Nampak tidak? Kalau orang yang dah biasa, sebab tu hati-hati. Sebab tu bila kata mulakan dengan perasaan, dia akan pergi untuk menyelamatkan keadaan dan kebendaan dia. Orang yang macam ni, dia akan ceritalah macam mana pun nak keluar daripada perasaan dan keadaan, dia tetap nak menyelamatkan keadaan dan perasaan dia. Keadaan dia, kebendaan dia, carrier dia. Ni saya cerita tentang harta dunia ni. Sebelum saya buat kesimpulan kepada waspadalah. Ni perenggan terakhir. Sebelum cerita perenggan terakhir. Nampak tidak? Saya nak kaitkan lelaki dan perempuan. Samanya. Lelaki dengan wanita. Bila kata cerita tentang dunia ni, dia akan pertahankan kedudukan dia. Ini sebab dia nak pertahankan kedudukan dia. Dia nak pertahankan kedudukan dia. Apa maksud kedudukan dia? Kalau wanita ini, saya ambil wanita dan lelaki lah, sama-sama je ni. Kalau dia ini jenis yang berharta atau berniaga yang berharta tadi, seboleh-boleh dia nak jaga kedudukan dia ni. Dia nak nampakkan dia itu ada something juga. Bukan kosong lah. Saya ni bukan kosong lah. Dia nak nampakkan pengaruh dia. Dia nak nampakkan pengaruhnya. Dia nak nampakkan kekuasaannya. Dia nak nampakkan popularitinya. Dia nak nampakkan dia punya pengaruh ni ada follower ni, follower. Sebab kalau suami atau isteri, tadi ada suami yang nak suruh cari duit juga. Sebab isteri yang tak ada follower ni dianggap lekeh, tak ada kedudukan, tak hebat. Isteri ni tak hebat. Isteri ni tak ada something, follower tak ada, orang tak kenal. Dia nak juga dia punya perhatian. Ini cinta dunia, pertahankan. Dia nak juga pertahankan kedudukan dia. Susah nak sebut tak ada tu. Dia kena saya dulu nak cerita dulu dia. Saya bisnes saya, follower saya, group saya, isteri saya ni bukan orang biasa-biasa. Dia akan kedepankan, ataupun suami akan kedepankan isteri dia lah. Atau suami kedudukan dia, pengaruh dia, harta dia. Ini nak cerita. Kalau ada ilmu, kedudukan ilmu dia. Benar Ustazah Janita Harun. Sebab itu Nabi cukup risau bila kita didedahkan dengan dunia ni. Cukup risau sebab kita akan pertahankan kedudukan dunia. Sebab itu, dia kalau contoh isteri nak jadi isteri soleha, dia satu perkara yang susah. Isteri soleha itu kalau suami kata tak payah dikenali. Tak boleh dia. Dia nak dikenali juga. Hati-hati.
Nampak tidak? Ini dia. Jadi lelaki dan wanita pertahankan kedudukannya. Sebab tu kalau mana-mana, minta maaf cakap, kalau dia berubah, dia berhijrah. Konon tadi kata putus asa dengan dunia, tapi dia masuk dalam bidang agama, masih nak cari pengaruh. Hati-hati. Hati-hati. Dunia ni duduk dekat pengaruh. Nak nampak. Dia nak nampak. Dulu nampak berharta. Sekarang dia tak main harta. Tetapi bermain dengan pengaruh pula. Nak nampak kelihatan baik. Tu dia. Dia ni, dia dakwah. Contoh, kata-kata baik. Kata-kata baik. Atau kata-kata agama. Bila gunakan kata-kata agama ni, dia pamerkan kata-kata agama ni untuk pengaruh. Untuk pengaruh supaya dia kelihatan beragama. Kelihatan beragama. Namun hakikatnya hatinya tidak begitu. Sebab itu kalau dia berhijrah kerana kecewa melalui jalan dunia. Dulu orang tak suka, dia dah tak ada harta, nak tunjuk harta pun dia dah tak nak. Dia tak naklah tunjuk harta. Tapi kata-kata baiknya, kata-kata agamanya, penampilannya, rupanya dia nak pengaruh dia. Supaya orang melihat dia, memandang dia. Itu dengan, dia dah baik dah sekarang. Dia dah berubah dah sekarang. Tengok, saya nak cerita malam ni. Saya nak bagi habiskan betul-betul supaya lepas ni kita masuk tajuk membongkar kebenaran dan membenarkan. Supaya kita betul-betul faham bahawa dunia ni menjadi tajuk utama kita punya perbincangan ni. Sebab inilah dia. Dia masuk balik cerita beragama, belajar ikut sana, ikut sini. Sekadar nak lihat diri je itu sudah berubah. Tetapi hakikatnya, hatinya masih sama dengan cinta dunia. Dia nak pengaruh lagi. Dia masih bermain dengan perasaan lagi. Dia masih ada iri, dengki, hasad. Maksudnya, dia masih belum menyelesaikan isu masalah hati dia. Nampak? Jadi sudah jemaah mata Allah SWT. Contoh dalam branding, dalam jual produk, hati-hati. Kali ini dia panggil apa? Soft selling, soft sell. Soft sales ni, dia back end, produk back end. Depan tu cerita baik, cerita agama. Dia gunakan agama, gunakan kebaikan untuk lariskan produk dia. Hati-hati. Dia gunakan isu-isu contoh, mesti nanti satu masa nanti Islam kembali kepada emas. Ada dinar contoh. Kita kena kumpul emas. Kita kena kumpul harta. Nabi kata. Siapa kata? Dia gunakan agama itu untuk lakukan perniagaan dia. Hati-hati. Saya cakap, saya kata je. Hati-hati. Dia kumpul pengaruh untuk dapatkan keuntungan dia. Kali ini dengan cara agama. Cara agama pula tu. Sebab tu, ya Allah, selamatkanlah hati ni, ya Allah. Selamatkanlah hati ni. Selamatkan hati ini daripada fitnah. Fitnah mahya wal mamat. Punyalah dunia ni, dia benar-benar pekat datang kat kita nanti. Sebab tu tidak hairanlah Nabi cukup risau bila dibentangkan dunia. Dulu ingat penunggang agama, betul? Penunggang agama ni bukan ustaz-ustaz je. Puan ke apa ni? Puan Q Shah ni. Nampak? Ada suami bangga perkenalkan isteri pada luar. Ini ada. Teknik marketing. Dan nampak perubahan, nampak motor agama. Dia tengok agama ni laku. Sebut pasal agama ni, buat cerita-cerita tentang kebaikan, supaya orang terpengaruh. Main perasaan. Sebenarnya bukan nak menyampaikan agama pun. Sebab tu hati-hati, sebab tu Allah kecam orang yang berkata tapi tidak mengamalkan. Ini tujuan dia, surah As-Saff. Ayat 1 sampai ayat 10 tu. Sebab tu ditekankan, berkata-kata tetapi tidak mengamalkannya. Sebab nak cari pengaruh. Sebenarnya mata Allah SWT.
Ya. Bukan para asatizah dia, ustaz. Selagi mana siapakah penunggang agama? Siapakah penunggang agama? Siapakah penunggang agama? Siapa? Selagi mana dia mengucap 2 kalimah syahadah. Itulah selagi mana dia orang Islam. Maka dia ada potensi untuk menunggang agama. Selagi mana dia orang Islam, hati-hati. Apa ciri penunggang agama? Menggunakan alasan agama. Menggunakan alasan agama untuk kepentingan diri. Nabi itu, isteri contoh, guna alasan. Nabi itu, tapi dia tak jadi macam mana Nabi suruh. Nabi suruh jadi isteri solehah, tak mau. Tapi guna nama Nabi. Tu, suami pun sama. Oh, agama ni suruh cari duit. Agama ni, dia guna agama untuk alasan menghalalkan duit itu. Sedangkan Allah suruh cari duit itu untuk membantu kerja agama. Tapi bila dia dapat duit, dia tak bantu pun kerja agama. Tak bantu pun. Dia gunakan alasan agama tu. Ini supaya jihad ekonomi, jihad agama. Tapi dalam sudut agama yang sebenar, syiar agama yang sebenar, sebagai contoh solat awal waktu, keluarga jangan bergaduh, jangan ada cemburu iri dengki, dia tak hiraukan pun. Inilah penunggang agama. Ya. Sudah jemaah mata Allah SWT. Menggunakan alasan agama untuk tujuan dunia. Hati-hati. Hati-hati. Benar Puan Atika. Guna institusi. Hati-hati. Nak menarik pengaruh. Nak menarik pengaruh. Hati-hati. Jadi sudah jemaah mata Allah semoga. Selagi mana dia berpotensi dia itu orang Islam, ingat, jangan duk menuding. Setiap orang ada potensi untuk menunggang agama. Hati-hati. Hati-hati. Sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi kesimpulan yang pada malamnya penuh barakah ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, betul. Sekarang ni orang yang bukan Islam pun dia tahu. Dia tahu agama ni dah mula ada tumpuan. Maka dia gunakan agama tu untuk menarik perhatian. Sebenarnya dia bukan nak ikut agama pun. Dia bukan nak ikut agama pun. Hati-hati. Jadi maksudnya di sini, bila kita hari ini menjadi orang yang beragama tu, mestilah kita menjaga segala suruhan agama. Jaga suruhan agama. Bila nak menjadi, kalau kita tak nak jadi penunggang agama, kita mesti menjaga suruhan agama. Menjaga suruhan agama ini adalah pertama, jangan mengejar dunia. Agama tak suruh kejar dunia, jangan kejar dunia lah. Jangan kejar pengaruh, jangan kejar perhatian, jangan kejar kedudukan, jangan kumpul harta. Suruhan agama. Kalau tak nak jadi penunggang agama, tak nak jadi penunggang agama, caranya adalah jaga agama melalui suruhan dan larangan. Nampak? Jadi suruhan apa? Suruhan puja Allah. Puji Allah. Puja-puji Allah lah. Larangan, jangan kejar dunia. Apa maksud kejar dunia?
Pertama tadi kita cerita pengaruh. Jangan kejar kedudukan. Jangan kita nakkan perhatian. Jangan kita nakkan bawa kumpul harta. Ya? Jangan pertahankan perasaan. Inilah kejar dunia. Larangan kejar dunia. Allah kata, hubbud dunia. Sebab dia akan jadi, kalau kejar dunia, maksud kita akan cinta dunia. Larangan lah tu. Puja-puja Allah. Suruhan puja-puja Allah. Jangan syirikkan Allah. Nampak? Allahumma salli. Okey. Sudah jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Khair. Baik. Jangan syirik. Maknanya suruhan kena ikhlas. Jaga. Kalau tak nak jadi pengamal kena jaga. Suruhannya. Ni suruhan. Suruhannya pahala. Larangannya dosa. Tidak. Jadi senang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Khair. Jadi nak bagi tahu di sini perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni banyak berkisar tentang bagaimana kita mentafsirkan semula kehidupan kita buat dipanggil muhasabah ataupun dipanggil kita merungkai kembali, kita nak melihat kembali perbahasan-perbahasan tentang realiti. Sebab tu kita banyak sentuh kepada realiti semasa. Ilmu agama itu sudah cantik dan sempurna. Cuma keadaan itu yang menyebabkan kita tidak mampu beragama. Kita hanya mampu mempergunakan agama saja. Sebab itu kita kena bincang secara begini. Yang mana sebenarnya bersandarkan dalil dan nas-nas yang telah dibincangkan sebelum ini. Tentang dunia, surah Al-Hadid ayat 20, surah Al-An'am ayat 70, surah Al-Fatir ayat 5, hadis Nabi SAW, semua kita dah sentuh tentang Nabi SAW mengatakan bahawa dunia ini ibarat sampah. Kita dah sentuh nas dah. Sekarang ini kita dah kaitkan tentang ulama. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Kita dah masuk ke perenggan yang akhir pun. Sekarang ni kita nak detailkan tentang kita pula adakah mampu terjemahkan dalam kehidupan. Caranya adalah begini. Sebab tu kita terjemahkan perbincangan begini. Kita bincangkan balik tentang realiti kehidupan kita. Yang berkaitan tentang hal-hal kemaslahatan hidup kita. Yang perkataan-perkataan yang seringkali kita dengar dalam hidup kita. Sebagai contoh pengaruh, kedudukan, perhatian, kumpul harta, perasaan. Ini semua bermain dalam kehidupan kita. Jadi sedang imam mata Allah SWT. Jadi bila kita lihat, kalau datang pengaruh jangan dicari, kedudukan jangan dicari. Tapi kalau datang itu kembalikan kembali pengaruh itu untuk agama. Kedudukan itu untuk agama. Ada kedudukan, gunakan kedudukan untuk agama. Ada pengaruh, gunakan pengaruh itu untuk agama. Sebagai contoh, sekarang ni malam ni Allah berikan sedikit pengaruh. Dalam Allah berikan saya berkata-kata. Maka saya kena gunakan pengaruh yang ada untuk berkata-kata. Bukan nak mencari benda yang orang suka. Saya kena sampaikan benda yang membawa kepada agama. Bukan membawa kepada nak cari likers. Bukan nak mencari crowd. Bukan sekadar nak mencari viewer. Ada pengaruh sikit. Berapa ni? 193 orang malam ni contoh. Nah, saya kena gunakan pengaruh yang ada ini. Contoh.
Ada kedudukan, Allah bagi kedudukan untuk berada di depan. Gunakan kedudukan itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Jangan ada hidden agenda dalam hati ini. Ada orang gunakan kedudukan yang ada, akhirnya untuk nampakkan diri dia. Akhirnya nak disanjung, dipuja. Oh, ya Ustaz. Oh, bagus Ustaz. Oh, Ustaz bagus. Saya tak minta perkara itu. Saya mengatakan bahawa pertahankan ilmu ini. Pertahankan kebenaran. Itu maksud dia. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Jangan mengejar. Jangan mengejar dia. Jangan mengejar kedudukan dan perhatian. Sebenarnya mata Allah SWT. Bila hidup ni, sebab ada yang tak mau dengar, tak apa. Dia nak cara nak dengar yang boleh membuai-buai, membelai-belai. Silakan. Ada cara dia sebenarnya nak begitu. Tapi Allah takdirkan dengan pengaruh dan kedudukan yang ada untuk cerita kebenaran. Maka saya kena sampaikanlah. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Ustaz Ahmad, Ustaz Morris tu. Pertahankan ilmu kebenaran, pertahankan kebenaran. Alhamdulillah, syabas dan tahniah kepada semua yang masih bertahankan dengan hujah-hujah kebenaran. Walaupun kena tadah telinga. Ustaz ni, saya tak boleh ikutlah perasaan. Ustaz ni. Bak hati ni, biarlah hati. Bak hati ni, biarlah. Kenalah respect. Hati kita tengah sakit, respect lah. Orang perasaan saya belajar melalui macam-macam benda. Nampak? Ada yang begitu. Ada yang suruh biarkan hati itu. Suruh meraihkan hati ni. Memang hati perempuan ni cepat merajuk. Kena raihkan. Jadi perasaan ini memang begitu. Tapi tak apalah. Hati dan perasaan ni jangan bincang. Beramallah. Baca Quran banyak-banyak. Ya. Kita cerita tentang hadis, ceritalah, cerita tentang zikir, semua cerita, bagus dah tu. Bukan kata salah. Tapi dalam masa yang sama, dia tak nak buka apa yang terbuku dekat hati dia. Dia tak nak rungkai apa yang bersarang di hati dia. Menyebabkan agama itu tidak memberi kesan kepada hatinya. Dia sekadar hanya beradat dan beribadat seperti beradat. Hati dia tidak terbuka. Hati dia masih ada benda-benda yang terbuku. Terbuku. Dah lama hidup masih terbuku. Allahu Akbar. Ini yang kita takut. Ini yang kita takut. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Benar Tengku Putra Ilmi. Inilah yang dikatakan oleh almarhum Dato' Harudin. Betul. Kita nak kena berusaha ke arah itu. Usaha kita ni kena belajar sampai ikhlas. Usaha kita ni kena buat sampai jadi baik. Bukannya, macam itulah Ustaz, nak buat macam mana. Tak apalah. Bak agama kita main tak apa. Bak agama kita main, tak apalah. Tapi kalau bak dunia, kita pertahankan. Mana boleh, hak saya. Mana boleh kalau tak ada giliran, mana boleh. Kalau tak ada perhatian, mana boleh. Memanglah dalam agama ada persoalan tentang hak. Tapi, hak agama, kita tak tunaikan. Tak apalah. Allah berhak atas kita untuk jadi baik. Tapi kita tak gunakan hak itu untuk jadi baik. Beralasan-alasan untuk jadi baik. Sebut saja isteri solehah, alasan. Sebut saja suami soleh, alasan. Inilah dia. Alasan itu perasaan. Alasan itu perasaan. Alasan. Alasan ikut perasaan. Alasan yang dibuat itu mengikut perasaan dia. Kalau perasaan dia rasa macam, tak boleh lah ni, tak boleh. Dia bagi alasan. Dia bagi alasan. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Macam mana nak ubah orang ke jalan kebenaran? Tidak boleh ubah orang ke jalan kebenaran. Kita hanya boleh tunjukkan jalan kebenaran. Contoh malam ni. Dalam crowd, alhamdulillah 206 orang ni yang tengok ni, yang Allah takdirkan tengok ni. Saya tak suruh ubah pun. Betul tidak? Tetapi,
Saya hanya cerita dan tunjukkan jalan kebenaran yang mana disuruh oleh Nabi SAW, disuruh oleh Allah SWT, yang mana mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Tunjukkan jalan kebenaran. Dan kita pun dah doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali kita baca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Yang wajib, tak masuk lagi yang sunat-sunat. Solat qabliyah, ba'diyah, kita tak kira lagi tu. Takkan tak nampak-nampak lagi jalan kebenaran. Nampak? Ini kita minta Allah tunjukkan jalan kebenaran. Kita takkan boleh ubah orang untuk jalan kebenaran. InsyaAllah, saya doakan semua yang ada di dalam ini, insyaAllah, yang menonton pada malam ini dan yang istiqomah ikut kuliah ini, untuk Allah tetapkan hatinya semua yang mendengar di dalam jalan kebenaran. Allahumma sabbit